Majlis Pemulihan Negara yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad kurang perasan tentang banyak perkara, khususnya kehadiran pelajar ke sekolah. Ketika itu ada beberapa guru prasekolah yang hadir dalam mesyuarat kami, 2-3 orang, yang menyatakan bahawa ketidakhadiran mereka ini bukan, ya, kita tahu atas dasar kesihatan, yes, tetapi untuk para pelajar yang darjah 1 ataupun even tadika, dia katakan kita akan ada masalah lost generation. Kerana apabila saya pun kata okey, kalau katakan lost generation, saya cuba untuk belajar dan juga untuk faham, sebab ialah saya mengajar budak-budak universiti di peringkat ijazah sarjana muda, master dan juga PhD. Jadi saya cuba untuk faham, dan dia kata kerana antara salah satu kaedah untuk kita mengajar itu bukan sahaja dia boleh membaca ataupun untuk dia boleh untuk mengeja, tetapi kita akan tengok kemampuan dan kemahiran dia tu macam mana dia memegang pensel ataupun pen. Jadi dia menulis dan kemahiran-kemahiran itu. Jadi saya ingin kaitkan Saudara Izzat adalah berkaitan dengan lost generation ini. Kalau katakan nanti dia datang balik semula ke kelas, ke sekolah semua, okey, bagus, tetapi yang drop daripada sekolah ini akan kehilangan the whole generation dalam kehidupan dia. Untuk dia repeat, dia nak patah balik, katakan dia B40, kita katakan kalau kita turun, kita bagi semangat, no, kita nak ubah keluarga ini dengan pendidikan, dengan apa, yes, kau datang dalam keadaan bagi kami motivasi, kami balik, kami perlukan makan, kami perlukan nasi, kami perlukan minum, kami perlukan untuk membayar sewa rumah, kalau tidak kami akan mati kebuluran ataupun kami akan dihalau daripada rumah. Jadi sebab itulah kita berada pada satu persimpangan yang cukup menakutkan untuk mereka meneruskan kehidupan ataupun untuk mereka memastikan masa depan mereka terjamin. Sebab dalam pendidikan, termasuk juga pekerjaan ini, saya setuju. Namun sama ada kita suka ataupun tidak, yang mempunyai belanjawan itu, yang mempunyai kekuasaan ataupun kuasa itu adalah pihak kerajaan. Bukan untuk kita letakkan sepenuhnya pada kerajaan. Kerajaan boleh menjadi mediator. Kerajaan patut menjadikan mediator. Kerajaan patut berada di situ. Kadang-kadang saya tahu, saya juga pernah secara indirectly dalam kerajaan semasa dalam Pakatan Harapan itu, saya tidaklah berada di dalam itu secara rasmi. Kita boleh menjadi mediator, mengumpulkan semua NGO sebagai contoh NGO pendidikan. Mungkin Cikgu Saudara Izzat juga dalam bidang pendidikan tahu bagaimana untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bergerak ke seluruhan tempat untuk menjaga kebajikannya, itu bukan mudah. Namun kita ada NGO ini yang kadang-kadang tak memerlukan kepada bantuan-bantuan kewangan yang besar. Yang mereka perlu adalah legitimasi, kebenaran untuk mengakses itu dan ini. Tapi itu tak berlaku. Untuk memberikan bantuan pun tidak, untuk memberikan pendidikan pun tidak, untuk macam-macam. Jadi kita tidak bergerak ataupun menapak 5 ataupun 10 langkah ke hadapan sebagai sebuah kerajaan. Kita hanya fikir ada masalah yang datang, kita lebih bersifat responsif berbanding proaktif. Jadi kalau katakan anak-anak itu kehilangan pekerjaan, bagaimana kita kumpulkan banyak agensi-agensi yang sepatutnya boleh dimanfaatkan? Masalah sekarang, sama ada pekerjaan ataupun masalah pendidikan ataupun masalah sosial, kita tak centralize semua agensi-agensi ini pada satu bumbung, pada satu tempat yang sama untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ditolak pergi ke JKM, ditolak pergi kepada zakat, ditolak pergi kepada itu dan ini. Jadi ataupun isu pendidikan sebagai contoh. Dan kita tahu ada sebahagian report cerita yang agak pilu dan sayu bila kita membaca, ada sebahagian anak-anak murid yang diberikan giliran untuk hadir ke sekolah, namun tetap ingin datang dan hadir ke sekolah setiap hari dan setiap minggu kerana di sana ada bantuan makanan. Saya, benda-benda sebegini adalah sangat menyebabkan hati dan jiwa kita sakit, sebab kerana anak-anak ini tidak sepatutnya perlu untuk hadapi perkara sebegini. Dan kerajaan wajib untuk hadir membantu mereka dan memayungi mereka dalam masalah ini. Dan mereka bukan pekerja. Tapi dalam masalah ini kita boleh jangka kemungkinan kenapa mereka drop daripada aku teruskan belajar, dahlah belajar online. Nak ada komputer pun tidak ada, nak kata ada internet pun tidak ada. Jadi apa solusinya? Daripada aku terpaksa untuk duduk dan berebut dengan adik-beradik, ada satu. Jadi baik dia drop dan dia fokus untuk pergi bekerja.